Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita membincangkan surah Yusuf dan berada pada ayat ke-30 pada saat ini. Tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Katsir. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Allah buka peluang kita untuk memahami Al-Quran. Lihatlah tafsir Ibn Katsir, tuan-tuan, yang tafsir yang paling muktamad, menjadi rujukan para ulama ratusan tahun di pondok, di universiti, di mana-mana tempat, di masjid. Jadikanlah dia rujukan utama kita di rumah untuk memahami kalam Tuhan. Buatlah satu pelaburan untuk faham kalam Tuhan, tuan-tuan. Berbanding dengan kita melihat pada internet, mungkin bahan-bahan yang dibawa itu boleh ditikaikan. Alhamdulillah, pada ayat ke-30 ni, muka surat 569, mari kita lihat sama-sama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Dan wanita-wanita di kota berkata, isteri Al-Aziz menggoda pelayannya untuk menundukkan dirinya kepadanya. Sungguhnya cintanya kepada pelayan itu telah sampai ke tahap yang amat mendalam. Sungguhnya kami memandangnya dalam kesihatan yang nyata. Perkataan yang digunakan oleh Allah ni telah saya terangkan. Turawidu, fi'il, mudhari' yang merujuk kepada sifat itu masih lagi konsisten. Perempuan ni nampaknya tak ada cara dah untuk merawatnya. Jadi apa yang dimaksudkan? Kalau kita lihat dalam hukum Islam ada khitan. Khitan untuk orang lelaki dalam mazhab Syafi'i hukumnya wajib. Untuk orang perempuan hukumnya makramah, iaitu satu kemuliaan, digalakkan. Ada setengah kajian wallahu a'lam menunjukkan bahawa galakan untuk seorang wanita itu dikhitankan bukanlah untuk dipotong anggota tersebut sepenuhnya, tapi untuk mengurangkan dalam arti kata supaya dia memiliki sifat keperempuanan, kewanitaan yang suci, yang mulia dan malu pada tempatnya dan tidak berlebihan dalam permintaannya, seksualnya begitu. Wallahu a'lam, ada kajian menunjukkan sedemikian. Jadi dalam ayat yang digunakan oleh Allah di sini merujuk kepada turawidu fataha an nafsi. Bayangkan imra'atul aziz. Ini penggunaan bahasa orang pada waktu itu. Memang bila kita berada pada satu tempat yang disebut dalam patah Arab itu kullu zi ni'matin mahsud. Setiap orang yang mempunyai nikmat, maka ramailah orang yang akan dengki padanya. Bayangkan apatah lagi kalau berada di kemuncak kejayaan yang diidamkan ramai manusia untuk berada di tahap seperti itu, pemimpin. Tentulah ramai orang nak menjatuhkannya. Lagi tinggi layang-layang itu, lebih kuat terpaan angin padanya. Maka inilah yang berlaku kepada wanita itu. Setiap kalimah yang dipilih oleh orang yang wusyah, orang yang bercakap tentang perkara itu, membawang ini, nak menampakkan alangkah buruknya, alangkah korapnya, alangkah hinanya. Dia berada di klimaks kedudukan Imra'atul Aziz, orang yang kedudukannya paling tinggi dalam hierarki kepimpinan. Turawidu fataha, nak hambanya. Kan keburuk bunyinya seperti itu. Kalau seorang lelaki yang berada pada tahap kepimpinan dan tak kepada keraninya, itu pun menjadi bahan kata-kata orang ramai. Ini kan pula sebaliknya. Seorang perempuan yang telah mencapai segala-galanya dengan makan pakainya, hartanya melebihi dari cukup, tiba-tiba mengkehendaki hambanya, maka itu perkataan yang dilemparkan. Qad syaghafaha hubba, dia ada kemaruk cinta. Seperti yang saya sebut dalam kuliah yang lalu dalam kitab-kitab tafsir, contohnya tafsir Durrul Masun, mengatakan bahawa syiraf ini berarti ma'khuzun min syiraf, hijabul qalbi julaidatun raqiqah. Ini satu lapisan selaput nipis pada yang digunakan dalam bahasa Arab. Walaupun pada waktu itu orang Arab tak pernah pula jadi pakar bedah, tetapi nak ceritakan kayanya bahasa Arab sampai perkataan yang digunakan, pemilihan perkataannya cukup detail. Kerana cinta dalam bahasa Arab ini melalui banyak level. Dimulai dengan hawa, yahwa, kemudian datang alaqa, kemudian datang al-kalaf, kemudian datang perkataan ishqun, asyik masyuk, kemudian baru datang syaraf ataupun sya'af. Dibaca syaraf ataupun sya'af. Imam Ali karamallahu wajhah dan Sayyidina Hasan puteranya membaca kad sya'afaha hubba. Jadi mungkin perkataan ini ain dengan ghainnya, kalau kita belajar bahasa Arab ada satu bab namanya jinas, ada namanya tibaq. Maka mungkin di situ merujuk pada benda yang sama agaknya seperti disebut di sebagian para ulama. Tapi syaraf ini dia jangan-jangan digunakan kerana ia satu level cinta yang menyebabkan seseorang itu memang tak fikir lain, fikir hanya kepada yang dicintai sahaja. Nanti masuk pada peringkat lebih tinggi namanya lawa'ah, la'ij.
Nanti masuk kepada tahap yang berikutnya. Keberapa dia tuan-tuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh namanya Jawa. Jawa ni merupakan hawa al-batin. Ni cinta yang memang tak boleh dipisahkan langsung. Nanti masuk kepada At-Taim. At-Taim ni maknanya kalau sebut Taimullah, iaitu seorang yang cintakan Allah SWT, yang sudah pun bersedia untuk matian mempertahankan yang dikasihinya. Kemudian datang perkataan Tablu. Kemudian datang perkataan Tadlih. Kemudian datang yang paling tinggi sekali, yang paling bahaya sekali tuan-tuan. Ini maksudnya Al-Huyum. Huyum ini humyan. Dia merujuk kepada yazhab ala wajhi li ghalabatil hawa alaihi wa minhu rajulun haimun. Kalau Arab sebut rajulun haimun ni maknanya memang dah kemaruk yang amat sangat, dah tak boleh nak buat apa dah. Dia akan buat apa sahaja untuk memastikan dia mencapai apa yang dikehendakinya itu. Umpamanya kalau kita belajar dalam bahasa orang Melayu Melaka, mereka ada satu perkataan namanya menyerambi. Menyerambi ini dahulu kala tuan-tuan, kalau kita rujuk dalam kamus, perkamusan, ini budak lelaki atau orang lelaki ni dah kemaruk sangat nak kepada perempuan itu, maka dia sanggup duduk di serambi rumah bakal isinya itu, bakal pak mentuanya itu tanpa buat apa-apa. Dia duduk kat situ sampai orang tu nak curah air panas pun dia stay juga. Orang Melayu dulu dengan kesopanannya dia takkan buat begitulah. Dia cakap je tapi dia tak buat. Kita boleh tahulah di kalangan orang dulu perasaan menyerambi ini sampai kepada cinta yang amat sangat. Wanita ini telah sampai ke pertengahan, dan jika dibiarkan dia akan melarat pergi kepada yang berikutnya. Jadi dalam penggunaan perkataan Al-Quran ini boleh kita perhatikan wanita-wanita di kota itu telah mula bercerita. Dan kalaulah terhad penyampai berita tidak rasmi itu, seperti kita katakan Imra'atul Khabas, Imra'atul Habis, ini perempuan-perempuan, isteri-isteri kepada pekerja-pekerja istana yang menyebarkannya, itu tidak mungkin, kata Imam Baydawi. Takkanlah mereka saja berlima yang terlibat untuk menyebarkannya, bukan? Takkanlah boleh stop mulut manusia ini untuk berkata, irfa' basaraka fanzur fi wajhi, angkatlah wajahmu, lihatlah aku ini. Maka jawapan Nabi Yusuf AS ini, akhaful ama fi akhirati, aku takut besok di akhirat aku akan menjadi buta, wahai ibu. Perempuan ini berkata lagi, udnu minni wa tataba'ad minni, adnu minka wa tataba'ad minni, aku mendekati kau tapi kau jauh daripadaku. Maka jawapan Nabi Yusuf, uridu bidzalikal qurba min rabbi, aku dengan cara itu aku dapat mendekatkan diriku kepada Tuhanku. Maka dia berkata lagi, alqaitun farashtuhu laka fadkhul ma'i, tengoklah bilik ni telah aku hias begitu cantik, begitu indah, seumpama bilik pengantin, marilah masuk bersama denganku. Jawapan Nabi Yusuf, alqaitun la yasturuni min rabbi. Qaitun ni maknanya tempat tidur tuan-tuan, sarir. Maka berkata lagi, ya Yusuf firashul harir kad farashtuhu laka, aku mengadakan untukmu tilam ini, lapisannya daripada sutera, kau tahu tak? Mari sini penuhi hajatku. Maka jawapan Nabi Yusuf, izan yazhabu minal jannati nasibi, kalau aku melakukan perkara ini, maka bahagianku di akhirat akan dihilangkan oleh Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada bahagian untukku. Macam-macam lah tuan-tuan kata-kata ini yang wallahu alam bagi menggambarkan, kata Imam Qurtubi, begitu sekali usaha perempuan ini untuk menakluki hati Yusuf AS, tapi semuanya tidak berjaya. Dan saya telah terang kepada tuan-tuan betapa bahayanya kita dalam suasana seperti ini memerangkap diri sendiri. Kerana macam mana satu keburukan itu kita tutup sekalipun, dia pasti akan diketahui orang. Rasa kebersalahan itu, orang membunuh orang sebagai contohnya, dia hatinya tenang, dia akan cerita juga akhirnya tanpa disengajakan. Tuan-tuan ni boleh maksiat. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sungguhnya innalil hasanati nuran fil wajhi, orang yang wansirahan fi sadri, orang yang melakukan ketaatan ni wajah menjadi bersih, hatinya menjadi lapang, dan tubuh badannya menjadi sihat. Yang ketiga. Yang keempat, rezekinya melimpah ruah. Yang kelima, wa mahabbatan lada qulubin nas, orang yang buat kebaikan, ketaatan, Allah akan jadikan cinta manusia kepadanya meningkat, orang suka kepadanya. Tapi sebaliknya, maksiat itu akan menyebabkan wajah menjadi hitam, hati menjadi sempit, rezeki menjadi mahal, jauh, tubuh badan menjadi sakit. Kalau sihat tubuh badan, orang yang sihat ini biasanya orang melakukan taat. Macam mana komputer yang ada dekat office, yang kalau kita installkan kepadanya macam-macam benda yang bukan-bukan, dia akan rosak. Sepatutnya kita masukkan kepadanya software yang halal, yang legal, legitimate. Begitu juga apa saja yang kita buat bersalahan dengan Allah, menjadikan kita motif kehidupan, dia akan rosakkan tubuh kita sebenarnya. Yang terakhir, maksiat akan mengakibatkan bughdan lada qulubin nasi. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, orang melakukan maksiat ni, yang kelima musibahnya akan menyebabkan orang benci kepadanya. Saya ulang balik tuan-tuan ya. Melakukan taat ini merezekikan kepada kita 5 kenikmatan di dunia lagi. Wajah menjadi bercahaya, hati menjadi tenang, rezeki menjadi luas, tubuh badan menjadi sihat, orang menjadi cinta kepada kita. Sebaliknya, orang melakukan maksiat ini di dunia lagi akan dikenakan 5 musibah. Wajah menjadi hitam, hati menjadi gelap, rezeki menjadi sempit, tubuh badan menjadi sakit, dan orang menjadi benci kepadanya. Jadi dalam ayat ini kita dapat lihat tersebarnya perkara itu. Muncul episod baru, iaitu beberapa wanita yang tinggal di beberapa tempat itu dikatakan oleh para pengkaji macam Imam Tahir Ibn Ashur yang terkemuka dengan tafsirnya Tahrir Tanwir. Benda ini berlaku di Memphis, Mesir. Isteri Al-Aziz, pejabat terhormat di kota ini. Mana cerita yang sampai kepada masyarakat, isteri Al-Aziz
Begitu pronunciationnya, intonationnya. Pejabat terhormat di kota ini terus menerus menggoda budak bujang itu. Budak bujang itu pelayan dia, hamba sahaya dia. Agaknya begitulah kata-kata mereka, tuan-tuan, untuk menundukkan dirinya. Sungguhnya cintanya kepada budak bujang itu dah merasuk ke dalam hatinya, dah membara dan dah kemaruk dalam hatinya, dah mabuk asmara dengan budak itu. Sungguhnya kalau kita ni dalam apa yang berlaku ni memandangnya akibat sifat itu dalam kesesatan yang nyata. Jadi perkataan turawidu yang telah saya jelaskan dalam kuliah yang lalu merujuk kepada kata kerja masa kini, present tense. Kalau kita memahami ucapan mereka tentang huraian apa yang telah terjadi, penggunaan itu bertujuan untuk menghadirkan dalam hati kita, maknanya sifat itu tidak berhenti, keburukan, kelakuan itu berterusan. Jadi memang kalau dalam Quran seringkali menggunakan kata kerja masa kini atau akan datang untuk menghadirkan satu perkara itu dalam minda kita supaya terbayang keindahan atau keburukannya. Jadi Al-Quran menggunakan kata kerja masa lampau untuk menyatakan satu benda yang pasti. Ini telah saya tekankan kepada tuan-tuan dalam surah Yasin yang lalu. Sedemikian juga satu benda yang seakan-akan telah terjadi. Boleh juga penggunaan kata kerja masa kini dalam ayat ini untuk menggambarkan kesinambungan rayuan dan godaan itu. Maknanya perempuan ni hari-hari dia berusaha untuk menggoda Nabi Yusuf AS. Jadi dia masih lagi tidak merasa malu dan tidak rasa bersalah walaupun telah ditangkap basah oleh suaminya. Dan berita tersebut telah pun mula disebarkan. Jadi kalau kita perhatikan tuan-tuan, inilah rasa cinta yang menguasai wanita ni tadi. InsyaAllah dalam kuliah akan datang saya akan huraikan lanjutan daripada apa yang berlaku itu. Maka Zulaikha ataupun Ra'il mengambil tindakan yang dapat menyelamatkan keadaan, sekurang-kurangnya menutup aib dirinya, memandangkan dia punya kedudukan, takkan dia nak tinggalkan istana pula. Maka kita akan bincangkan perkara ini yang kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.